dan hai semua. So, mereka akan sambung yang hari tu untuk 8.2 simple linear regression. So, kita recap sikit. So, first untuk buat equation, kita kena tahu yang y is equal to, ini punya formula lah, y is equal to a plus bx. Okay. So, a and b tu adalah regression coefficient. Dan dapatkan a and b tu macam mana? Kita ada formula dia. So, a is equal to sum y over n minus b sum x over n. So, macam yang kita cakap hari tu, kita kira b dulu baru kira a. Sebab b yang kita dapat tu kita kena masukkan dekat sini. Okay, dan untuk cari b, dia adalah sum, dia adalah s sum xy bahagikan dengan sum xx. So, ini punya formula yang panjang lah. Okay, dan yang bawah ni adalah cara untuk kita interpret a tu apa, b tu apa. Okay, next madam go kepada soalan number 3. So, exercise number 3, so dia kata a college offers information technology costs us, the cost of managing the courses depend on the number of registered students. The table below shows the relationship between the number of registered students and the management cost. Okay, so kita nampak dekat sini ada number of students, so ini adalah X. Dan dekat soalan cakap itu X. And kita ada cost adalah Y. Okay, so untuk soalan pertama dia kata find the linear regression equation. So equation maksudnya y is equal to a plus bx. So kita akan cari a dan juga b. Okay, so untuk cari a dengan b tadi kan ada formula dia kan. So kita perlu cari sum of x dulu. Hasil tambah semua x. And then kita perlu cari sum of y. And then kita perlukan n. N kita adalah sekarang berapa kita punya bilangan data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So N kita 10. And the sum of X adalah kamu tambah je semua. 16, 34, 43 and so on. So kamu akan dapat 403. And the sum of Y is 2.7 plus 4.4 and so on. So kita akan dapat 50. Okay, and then kita perlukan sum of x square. Sum of x square tu means kita squarekan dulu. 16 square plus 34 square plus 43 square and then so on lah. So kamu akan dapat 22413. And then kita juga perlukan sum of xy. Xy maksudnya kita darabkan dulu 16 times 2.7 plus 34 times 4.4. Darab dulu x dengan y tu and then baru tambah. Okay, so kita akan dapat jawapan dia adalah 2567.2. Sudah cari semua ni, barulah kita boleh cari A dan juga B. Okay, so untuk cari B, kita kan nak cari B kan. Cari B dulu kan, baru cari A. So untuk cari B, so formula dia adalah apa tu? So B is equal to N sum of xy, refer je formula tadi minus sum of x, sum of y, overkan dengan n sum x square 22413 minus sum x square ini 403 tu letak kuasa 2. Okay, teruskan kalkulator, so korang akan dapat 1.3932. Itu jawapan untuk B lah. Dan untuk A, masukkan dalam formula sum Y dulu. So 50 overkan dengan N 10 minus B. So B kita 1.3932. And then A kita adalah salah. Kita punya B tu 0 point ni tau. Salah pula boleh tengok. Kita punya B tu kalau kata kalkulator kamu akan dapat 0.0895. So sini adalah 0.0895. And ni kita masukkan sum of x. Sum of x is 403. Overkan dengan n 10. And then teruskan kalkulator lah. So ini yang jawapan dia 1.3932. Okay, so equation kita adalah macam mana? Y is equal to A plus B X. Letak X ke belakang. Okay, so itu soalan untuk, jawapan untuk soalan A. So untuk B dia kata interpret regression coefficient. Regression coefficient tu macam tadi mereka cakap itu adalah A dan juga B. So kita kena interpret lah A tu maksud dia apa, B tu maksud dia apa. So A is equal to 1.3932 means that
Ini kan kita kata dia y-intercept kan. So, bila x kosong, x kita adalah number of students. So, bila tak ada student, there is no student, the cost will be berapa? 1.3932 kan. Tapi kalau kamu tengok dekat sini, cost tu dia akan jadi 1.3932 tapi dia ada kosong dekat belakang ni. So, means kita akan darabkan dengan 1000 lah. Baru dia akan jadi RM berapa. Kita kena tukar yang point tu kepada RM. So, dia akan jadi RM 1393.20. So, the cost will be RM 1393.20. Itu cara untuk kita tulis lah. Okay. So, untuk interpret B pula, B equal to 0.0895 means that ini kan yang kita kata kalau S tu meningkat 1, cost tu akan meningkat. Y tu akan meningkat berapa. Macam itulah kan. So, ini pun dia akan jadi as student increase by 1%. The cost will be cost ni sama juga macam tadi kita darabkan dengan 1000. So, dia akan jadi 1, 2, 3, 89, 50 sen. RM 89.50. Macam tu. Itu cara untuk kita tulis jawapan. Okay, dan dia kata estimate the management cost if there are 90 registered student. Comment your answer. So, sekarang bagi X kita, bilangan student adalah 90. Cari Y. Okay. So, S is equal to, ini tulisan C when S is equal to 90. So, Y sama dengan berapa? So, Y sama dengan, masukkan je dalam formula yang A plus BX ni. Gantikan S ni dengan 90. So, 1.3932 plus 0.0895 times 90. So, kita akan dapat jawapan dia adalah 9.4482. Tapi, kita akan tukar kepada RM lah. So, cost adalah RM berapa? Darabkan dengan 1000. 1, 2, 3. So, RM 9448.20. Okay, so itu cost dia. Jadi minta comment your answer tau. So untuk komen tu, kita kena tengok X kita tu adalah melibatkan number berapa. So kita nampak dia melibatkan number 8 sampailah yang paling tinggi adalah number 77. So X kita tu melibatkan number 8 sampailah 77. Tapi untuk soalan ni, dia minta 90 kan. So 90 tu adalah melebihi daripada apa yang kita kira ni. So dia 90 dekat tempat lain. Macam regression line ni kan bila cakap kita buat graph kan. So kita buat graph. Regression line tu adalah satu line yang the best. So best line. So kita punya X adalah menyebabkan 8 hingga 77. Tapi dia nak 90. Kita tak sure 90 tu adalah berada di best line ataupun dia macam berada di kawasan yang lain. Macam 90 tu mungkin dekat sini. Lain lah. Dia tak berkaitan dengan line ni. Jadinya kita punya comment adalah cost tu not reliable. Tak boleh lah kita nak kira. Kita tak boleh depend on that lah. Sebab X90 tu tak dalam range data kita. Dia lebih daripada 77 tu. Okay, so komen dia kamu tulis lah. Tak muat dah ni. Kat sini kita tulis komen. Kita cakap je the cost is not reliable. Since S is equal to 90. Is not in the range. So itu cara untuk kita komen. Kita tengok dulu S yang dibagi tu adakah berada dalam range S yang kita kira ni. Kalau lain, dia tak boleh lah. Dia tak boleh guna graf ni. Mungkin graf dia akan lain. Sebab mungkin 90 tu dekat bawah tiba-tiba sorang-sorang. So tak melibatkan graf ni lah. Lain lah dia kat bawah ni. Okay, so dia tak boleh reliable. Okay, next kita go pada example number 4. So, untuk example number 4, so sama juga macam tadi, kita perlu cari N, sum of X, sum of Y, and so on tu lah. Okay. So, first kita tengok data kita ada berapa? 8 lah kan, saya dah kirakan untuk kita ni. So, N is equal to 8. And then kita perlu cari sum of X. Sum of X adalah sama dengan, tambah je semua tu, so korang akan dapat jawapan dia adalah 260. And then kita ada sum of Y, so Y kita adalah sama dengan 420. And then carilah sum of X square. So akan dapat 9750. And then kita perlukan sum of XY juga kan. So dia akan jadi 14900.
dikira macam biasa je. So, dapatkan B. So, B is equal to N. N is 8. And then, kita masukkan sum of SY. Ikut formula dia. Minus sum of X. Sum of Y. Overkan dengan N. Sum of X square. Minus sum of X semua square. 260 kuasa 2. Terus tekan kalkulator. So, korang akan dapat 0.9615. And then cari A, so guna formula yang tadi mereka cakap, sum of Y dulu, 420 over N minus B, 0.9615. Sum of X is 260 overkan dengan N juga. So, dia akan dapat 21.2513. So, dapatlah equation kita, Y is equal to A plus B X. Okay, satu jawapan dia untuk soalan A. Sebab soalan A tu dia minta, tadi soalan sebab soalan A tu minta find straight line with best fit. Itu maksudnya regression line lah. Dia sama maksud yang macam kita cakap tadi. Regression line tu adalah best fit line kan. So nak cari Y sama dengan A plus BX. So soalan A settle. Contoh soalan B dia minta cari cos, cari Y bila X sama dengan berapa. Okay, untuk soalan pertama dia bagi 26,000. Jadi X kita berapa? Bukan 26,000 tau, sebab X melibatkan macam number macam dia 10, 20, 40, 25, 36, 30, 40, 50, 55. Nampak tak? 1000 tu tak letak. Jadi kalau kita nak masukkan dalam kita punya Y tu, equation kita ni, kita tak boleh masukkan 1000 lah. Kita just ambil X sama dengan 26, ini X sama dengan 55. Kita ignore dulu yang 1000 tu. Okay, so first kita masukkan X sama dengan 26. So Y akan dapat berapa? 21.2513. Plus 0.9615 darabkan dengan 26. Gantikan je S tu dengan 26. Dapat jawapan kamu sama dengan 46.2503. Ini kita punya nilai Y. Tapi soalan minta cos kan. So cos kita berapa? Dan tengok betul-betul cos tu dia kata mesti in 1000. Jadi ini kita belum bagi dalam 1000 tau. Kita akan darabkan dengan 1000. 2, 3. Baru dia akan jadi RM 46250.3. Daripada nilai Y tu kita kena tukar ikut daripada hara soalan. Kalau dia kata 100, darabkan dengan 100 lah. Kalau 1000, darabkan dengan 1000. Depend on soalan. Okay, untuk soalan X sama dengan 55 yang bawah tu, kita masukkan juga Y is equal to 21.2513 plus 0.9615 times 55. So, kamu akan dapat jawapan dia adalah 74.1338. And then darabkan dengan 1000, so cos akan jadi RM, gerakkan 3 titik, 1, 2, 3, 74133.80. Tapi ini soalan yang ni macam tadi, kita nampak 55 tu, adakah dia berada dalam range soalan yang X ni? Kita nampak X kita antara 10 sampailah ke 50, itu X kita. Dan 55 ni adalah keluar daripada range tu, so dia tak boleh lah, dia adalah cos yang tak relevant. Sebab apa? Sebab X is equal to 55 adalah bukan dalam range soalan kita. It's outside of the range. Macam itulah yang lebih kurang Maksudnya X 55 tu bukan dalam range yang soalan dibagi. So 55 tu dah outside dia, luar daripada tu. Okay, so itu jawapan untuk number 4. So next kita go kepada, kita ada 2 example lagi So kita go kepada example, bukan example, exercise sebenarnya. Exercise 1. Sama je dia akan berulang Soalan tu akan minta regression equation lagi. Nampak tak ni? Regression equation. So Y sama dengan A plus BX and dia bagi X sama dengan 4. Cari Y and then how many percent of variance in the expenses claim. Ini persen adalah kita cari R square lah kan? R square. Itu soalan dia. So macam biasa kita perlukan N dulu. So N is equal to berapa data kita? 9. Kita perlukan sum of X 23. Sum of Y is 13.4. Sum of X square is 75. Sum of Y square is 26.16. Sum of XY is 42.5. Ini macam cari juga sebab dia nak cari R square nanti kan perlukan sum of Y square kan. Kalau cari Y, kalau nak cari equation line tak perlu pun yang ni.
Tapi sebab kita nak cari R square nanti kita perlukan ni. So kita mana cari siap lah Okay, lepas tu baru kita tengok soalan. So untuk soalan A kita nak cari Y sama dengan A plus BX. So dapatkan B dulu. Macam tadi N. Sum of XY 42.5 minus sum of X 23. Sum of Y 13.4. Overkan dengan N. Sum of X square is 75 minus and sum of X and letak kuasa 2. 23 kuasa 2. Tekan calculator, sudah dapatlah jawapan 0.1666. Okey, dapatkan A pula. So A sama juga tadi formula dia. Sum of Y minus N minus B. Sum of Y divide by N minus B. Kita tengok formula ni Sum of X 23 overkan dengan N. So akan dapat jawapan dia sama dengan 1.0631. So jawapan korang adalah Y is equal to A plus BX. Siap. Okay, untuk soalan B kita just masukkan X sama dengan 4 sebenarnya bagi and dia cari Y. Y itu berapa? Dan tengok betul-betul lah. Y itu akan jadi expenses in thousand. So jawapan akhir mesti darabkan dengan 1000. Okay, so apa yang kita nampak adalah equation kita yang ni. Terus masukkan lah Plus 0.1666 times 4. So kamu akan dapat 1.7295. And darabkan dengan 1000. So expenses akan jadi 1.7295 darab 1000 RM 1729.50. Bila darab 1000 tu sebab tadilah dia kata in 1000. Okay, so itu jawapan dia. Dan seterusnya untuk cari percent of variation tu nak cari R square. Tapi sebelum cari R square kita kena cari R dulu lah kan. So cari R dulu. Formula R siapa ingat lagi? N sum XY minus sum X sum Y overkan dengan yang ada square root panjang tu square root bracket N darabkan dengan sum X square minus sum X semua square tutup bracket darabkan dengan N untuk Y pula sum XY minus sum Y kuasa 2. Terus calculator. So dapatlah jawapan 0.8226. Tapi soalan kita nak percentage of variation kan. So R square lah. So R square sama dengan just squarekan jawapan kita dapat dekat atas tu. So dapatlah jawapan dia 0.6767. Dan yang tinggalkan macam ni sebab dia nak percent tahu. So dia adalah 67.67% of variation expenses. Y kita expenses. Is explained by variation number of days. Dia sambunglah sendiri ayat korang Dah siap. Okay, last example is example exercise number 2. So, I nak take a random sample of 10. So, N kita 10. Nampak dah. And then, the distance traveled in mile every time to the nearest half day was recorded for each shipment as follows. So, itu X. So, cari sum of X dulu. Tambah je semua. So, kamu akan dapat 7620. And kita perlukan sum of X square. 7104300. And kita perlukan sum of Y 28.5 and kita perlukan sum of XY so 26370. Okay, and then soalan tu minta equation Y sama dengan itulah. So kita cari B dulu. N sum of XY minus dia berulang dah tahu soalan yang sama. Sum of X 7620 dulu lah kan. Sum of Y overkan dengan N sum X square minus sum X semua square. Macam tu. So dapatlah jawapan B sama dengan 0.0036. And dia dapatkan A sum of Y
over n minus b sum of x overkan dengan n. Terus tekan kalkulator, sudah pernah jawapan 0.1068. So equation kita adalah y is equal to a plus b x. Macam tu. Okay. So untuk soalan B, using gradient estimation, estimate delivery time, cari y bila distance dia adalah 1000. Okay, so ni kita terus ambil 1000 tau. Tak ada jarak berapa, tak ada bahagi berapa lah. So ambil dia 1000. So x is equal to 1000. Itu soalan B. Y sama dengan berapa? So masukkan y sama dengan 0.1068 plus 0.0036 times 1000. Tadi lah gantikan x tu dengan 1000. So terus dengan kalkulator dapatlah jawapan. So kita akan dapat 3.7 this. Okay. So untuk soalan C kita perlukan 2500 salah. Cari y, dia kata bila x is equal to 2500. Apa yang 25 tu? So masukkanlah y sama dengan 0.1068 tambah 0.0036 darab 2500. So kalau akan jawapan dia adalah 9.10 days. Tapi adakah ini valid? Tak valid kan? Dia not reliable. So delivery time is not reliable. Sebab apa? Macam tadi lah juga reason dia. Sebab dia keluar daripada range. Okay, so itulah jawapan untuk exercise number 2. So habislah kita punya lecture untuk chapter 8. Untuk tutorial kita akan discuss lepas buka cuti. So itu sahaja untuk hari ini. Thank you semua.